bilakah bermulanya sejarah Melayu? Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama, tetapi ianya tidak didendangkan di dalam buku-buku teks kita, di dalam muzium-muzium kita tidak disebut begitu, kerana kita telah dijajah. Penjajahan bermaksud bermain dengan minda. Mereka cuba mengalihkan minda kita, mereka tereraskan minda kita. Disebabkan itulah Orientalis menyebut bahawasanya penjajahan minda ke atas bangsa lain apabila mereka datang ke tempat orang lain disebut sebagai intellectual terrorism. Ini disebut oleh Edward Said dan disetujui oleh Ibn Warraq. Itu takrifan saya secara ringkas. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Western scholars sendiri menyebut, antaranya Richard L. Smith yang menyebut bahawasanya pada 1000 tahun BCE, 1000 tahun BCE disebut the first millennium of BCE. Kalau 2000 tahun, the second millennium of BCE. 3000 tahun, the third millennium of BCE. Jadi dia sebut the first millennium of BCE sudah ada orang Melayu melakukan pelayaran dan berhubung dengan orang-orang Rom dan Greek. Dan orang-orang Rom belajar bagaimana untuk membuat kapal dan belayar di lautan dan membaca bintang-bintang daripada orang Melayu. Itu daripada Western scholars. Dan kenyataan-kenyataan begini banyak disebut di dalam penulisan-penulisan Western scholars ataupun orang bukan daripada Asia Tenggara. Tetapi malang, bila di dalam negeri kita sendiri tidak disebut begitu. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan yang kita ada di sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, hanya menceritakan tentang Kesultanan Melaka 1400 apabila Parameswara. Mereka mengatakan dalam buku itu menyebut Parameswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama pokok Melaka. Kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita tu Tuan Pengerusi? Itu hanya rekaan penjajah. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan laka. Laka itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, laka itu telah berjumpa tuan. Kemudian mudareknya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi malqa. Asalnya nama Melaka itu Malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan Parameswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau Arab panggil kalah, Cina panggil Cia, kalau Kandaram India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah, kalah. Perkataan ini disebut dalam inskripsi Shalmansur sekitar 1300 BCE. Sebenarnya kalah itu, kenapa kita boleh tahu inskripsi kuno? Inskripsi kuno kita tahu sebab ianya dikaji oleh Biblical Studies. Biblical Studies yang mengkaji tulisan-tulisan kuno itu, bukan orang Arab, bukan orang Iraq. Catatan yang terdapat dalam catatan Shalmansur itu pada 1300 BCE ditulis dalam tulisan cuneiform. Dia tulis kalau dalam Rumi K L H. Sebab dalam inskripsi kuno dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada huruf vowel, dia tidak ada huruf A I O U. Dia hanya ada huruf konsonan. Jadi macam mana European boleh baca kalah? Dia tidak boleh, European punya makharijul aswad, dia tidak boleh menyebut huruf ain dengan betul. Dia tak boleh well pronounce huruf ain itu. Sebab itu dia tak boleh sebut ard. Ard tu earth. Dia boleh kata earth. Dia tak boleh antara perjumpaan antara di halkom itu. Jadi kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah kal'ah.
Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama Kal'ah. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya Qaf Lam Ain, bacaannya Qal'ah ataupun bacaan lain Qala'ah. Dan pedang Rasulullah dinamakan Kal'ah, Qaf Lam Ain Ya maksurah, Kal'ah. Jadi maksudnya itu, kenapa dinamakan pedang Kal'ah? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama Kal'ah. Dan di mana Kal'ah itu? Adalah Kedah. Macam mana saya yakin ia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab dia menyebut bahawasanya ada seorang traveller, pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad. Dia orang selalu pergi balik. Jadi apabila sampai daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Kal'ah. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah. Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Kerana kalau saya hasil dari perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar, perkataan relau tidak ada di Yaman. Relau tidak ada di Yaman tu. Jadi bagaimana boleh ada besi Yaman? Mereka ambil besi daripada Kalah. Kerana besi daripada Kalah, apabila mereka bawa ke Yaman dan mereka tempa di Yaman, jadi Saiful Yaman, harganya mahal. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3. Dia sebut, dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman. Yang kedua Saiful Kalah. Dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawasanya semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada ekskavasi dijalankan di Kedah. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan ekskavasi, dan ekskavasi dilakukan oleh Prof. Mokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat, tuan. Maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak diekskavasi. Prof. Mokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Petani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia, sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kedah itu dilakukan ekskavasi, dia menjumpai beberapa barang, antaranya Cak Moho. Kita dapati Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan. Dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pallava. Ini adalah tulisan Pallava. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pallava, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman, Tuan Pengerusi, adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini, betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni, menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Kalah. Sebab mereka nak besi Kalah tu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Kalah. Sebab dalilnya macam ni, ketika perang Byzantine
Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you buat pedang, tempa pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempa pedang, dia mudah patah. Tetapi besi kalah, dia bukan begitu. Besi kalah terhasil daripada ketulang-ketulang besi yang jatuh dan meteor di Gunung Jorat itu, diambil besi itu kemudian ditempa, bukannya dicairkan. Maksudnya besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawasanya kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang kalah, iaitu daripada kalah, di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insya-Allah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Alam Shah Mansur. Ketika Nebuchadnezzar itu sekitar 800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka menawan orang Yahudi dan orang Bani Israel, bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini kalah ataupun besi yang dileburkan yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama.